Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi surah Saba, muka surat 431 ayat yang ke 429, ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Falamma qadayna 'alaihi al-maut, apabila kami telah menetapkan kematian ke atasnya, yakni ke atas Sulaiman itu, maka tidaklah madallahum 'ala mautihi, tidak ada apa-apa yang menunjukkan kepada kematian baginda itu melainkan dabbatul ard, anak-anak yang memakan daripada tongkatnya. Jadi ayat yang kita baca ni sambungnya daripada cerita yang Allah SWT tunjukkan kepada cerita-cerita orang yang bersyukur kepada Allah SWT, orang yang inabah kembali kepada Allah SWT. Itu dua beranak, Nabi Daud AS dan juga Nabi Sulaiman AS. Kedua-dua mereka ni Allah SWT telah kurniakan kepada mereka kerajaan. Dan dengan sebab kerajaan yang ada pada mereka itu, mereka dapat menyempurnakan tugas mereka. Dan kekuasaan yang ada pada mereka itu tidaklah menyebabkan mereka terhalang daripada tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Jadi dalam cerita mereka berdua ni, Allah Ta'ala menyebut bahawa mereka ni adalah orang yang patuh kepada Allah SWT dan sentiasa kembali kepada Allah SWT. Maknanya sentiasa merujuk kepada Allah. Inabah dia panggil. Begitu juga mereka ni, dengan nikmat-nikmat kurniaan Allah SWT, dengan kemahiran, dengan kekuasaan yang mereka miliki itu, mereka tetap bersyukur kepada Allah SWT dan tidak sikit pun mereka tu sombong. Jadi orang-orang Quraisy diingatkan supaya mencontohi kesolehan dan juga ketaatan yang ada pada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini. Kemudian Allah SWT nak cerita lagi kepada kita tentang pelengkap lah berkenaan dengan perkara gaib, yang mana walaupun jin itu Allah SWT jadikan dia terdapat mengaib, dapat menghilang, tidak dapat dilihat oleh pandangan kasar manusia, tetapi Allah SWT berikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman AS, satu kerajaan yang mana Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, berikanlah kepada aku ya Allah satu kerajaan yang tidak sewajarnya dimiliki orang-orang sesudah daripada aku. Mana satu kerajaan yang Nabi Sulaiman minta dengan Allah SWT untuk dia dapat menguasai makhluk-makhluk
tunduk pada dia ni termasuklah jin. Dan jin ni seperti mana yang kita baca dalam ayat 13, mereka bekerja melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, buat mihrab, buat patung, buat pinggir-pinggir besar, buat periuk. Dan mereka ni bekerja keras, terus menerus mereka bekerja, sehinggalah pada waktu Allah SWT tarik nyawa Nabi Sulaiman itu, mereka tidak menyedari kematian Nabi Sulaiman. Jadi mereka kerja siang dan malam dalam keadaan mereka takut sekiranya mereka tidak patuh kepada Nabi Sulaiman. Jadi mereka ni kerja siang malam melakukan perintah-perintah Nabi Sulaiman dalam keadaan mereka tunduk, dan Allah SWT sifatkan mereka tu dalam keadaan terseksa, maknanya mereka tidak bebas. Mereka tidak bebas. Jadi Allah SWT telah tetapkan kepada Nabi Sulaiman itu satu kuasa yang mana jin tidak dapat langgar perintah Nabi Sulaiman. Dan ada disebutkan dalam riwayat, bila kata riwayat ni boleh jadi riwayat Israiliyah, iaitu Nabi Sulaiman ni dia beribadat di tempat rumah dia, rumah ibadat dia, tempat khusus untuk dia beribadat. Ada disebutkan bahawa baginda beriktikaf di situ. Jadi jin ni bila mana mereka buat kerja, mereka belai-belai hitam Nabi Sulaiman ni. Jadi mereka nampak Sulaiman itu dalam keadaan beribadat pada Allah SWT. Tapi sebenarnya Nabi Sulaiman telah meninggal dunia, telah wafat dah. Jadi setiap kali mereka tengok, mereka nampak Nabi Sulaiman masih lagi dalam keadaan beribadat. Jadi mereka meneruskan kerja mereka. Takut. Maknanya di situ pemantauan tu, seperti yang kita sebut pada minggu yang lalu, bila kata ada dasar-dasar dalam kerajaan yang boleh kita ambil daripada surah ni, itu itqan masuk iliyah, dan juga dari segi pemantauan, kena ada semok, kena ada check and balance ni, semua ni ada dalam cerita Nabi Daud, Nabi Sulaiman ni. Jadi mereka tidak menjadi kewafatan Nabi Sulaiman, sehinggalah tubuh Nabi Sulaiman itu jatuh bila mana Nabi Sulaiman dalam keadaan dia bergantung ataupun bertongkat dengan tongkat dia tu, dan mana tongkat dia tu dimakan oleh anak-anak. Jadi bila anak-anak tu makan, maknanya bila anak-anak yang makan ni, dia makan terah lah. Kulit tu ada, sebuah rumah kita lah, kita jamuh tu, kita tengok tu ada cat lagi jamuh tu, tak ada sekarang dah, gelonggung, tinggal kulit sahaja. Jadi anak-anak tu makan tongkat Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman dalam keadaan seperti beribadat, lalu rebah. Jadi pada ketika itulah barulah jin tu tahu bahawa Nabi Sulaiman ni telah wafat. Jadi rupa-rupanya mereka bekerja ni dalam keadaan merasakan Nabi Sulaiman mematikan mereka. Mereka masih lagi di bawah kawalan Nabi Sulaiman. Sebenarnya tidak, lama dah mereka terpaksa bekerja dalam keadaan Nabi Sulaiman telah wafat. Jadi Allah SWT cerita pada kita di sini bahawa jin ni, walaupun mereka tu makhluk gaib, perkara gaib dia tidak tahu. Maknanya kematian Sulaiman tu mereka hanya nampak dari sudut, mereka nampak hanya dari sudut bahawa Nabi Sulaiman itu masih hidup, padahal telah wafat. Jadi ini satu tamparan kepada manusia sejak daripada dulu lagi. Bila kata tu bomo, tu dukung, tu tenung, tu tilik ni, mereka semua ni bergantung pada jin. Nak minta tolong, nak menyelesaikan hajat, apa-apa pun mereka minta daripada jin. Nak tahu punca penyakit ni, mereka jumpa tu bomo kata orang tu atas, orang ni atas. Jadi kita tu sampai di atas, itu diberitahu oleh jin. Jadi sebenarnya jin ni dia tidak ada apa-apa maklumat tentang benda-benda yang berlaku. Cuma orang kita ni dia
percaya bahawa bila kata Tok Bomo ni, dia boleh suluh, dia boleh baca tengok dia air tu, dia boleh nampak ada khadam jin yang memberitahu pada dia. Jadi ayat ni memberitahu pada kita bahawa jin ni dia tidak mengetahui perkara gaib. Dan mereka selama mana Nabi Sulaiman itu wafat, mereka terpedaya. Mereka merasakan bahawa Nabi Sulaiman masih lagi hidup, padahal tidak. Jadi di sini kita tidak boleh mempercayai, kita tidak boleh bergantung harap kepada jin untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi sepatutnya jin itulah kita kena usirnya. Kita kena baca ayat kursi untuk lindung diri kita daripada gangguan jin, gangguan syaitan ni. Kita kena baca ayat kursi. Bukan kita jadikan jin tu tepat untuk kita menyelesaikan hajat kita. Jadi daripada cerita ni kita boleh nampak Allah SWT beritahu pada kita bahawa perkara gaib ni hanya milik Allah SWT. Manusia dia hanya tahu bila mana diberitahu oleh Allah SWT. Dan hikmah benda ni berlaku, maknanya Nabi Sulaiman wafat tanpa disedari. Hikmahnya nak menyatakan kepada kita bahawa jasad anbiya ni, walaupun dia telah wafat, jasad dia tu dia tidak membusuk, tidak memburuk. Kalau dikebumikan, dia tidak dimakan oleh tanah. Kenapa? Kerana di sini walaupun Nabi Sulaiman telah wafat, tapi tidak dikeser tu mati dia. Jadi orang-orang dapat bahawa Nabi Sulaiman ni masih lagi beribadat kepada Allah SWT. Dan lama mana ni keadaan Nabi Sulaiman ni beribadat, dan lama mana keadaan jin tu dalam keadaan tertipu dengan apa yang mereka lihat, sehingga mereka kata sehingga Allah Taala kata allau kanu ya'lamunal ghaib. Sekiranya ketika jika mereka mengetahui, sekiranya mereka mengetahui bahawa yang gaib itu adalah sesuatu yang dapat dicapai, maka tentu mereka tidak kekal dalam azab yang menghina. Maknanya tidaklah mereka itu kekal dalam keadaan diperhambakan oleh Nabi Sulaiman. Jadi lama mana tidak diberitahu oleh Allah SWT. Jadi kalau ada riwayat-riwayat menyebut berapa lama tu, itu hanya semata-mata cerita, tidak sahih pun. Kemudian Allah SWT sebut pula kepada kita cerita satu kampung yang tidak bersyukur kepada Allah SWT walaupun diberikan nikmat. Jadi kita telah baca di awal surah, Allah Ta'ala menyebut pada kita sikap orang kafir ni. Sikap orang kafir yang engkar akhirat. Bila mereka tu engkar akhirat, maka mereka tidak bersyukur kepada Allah SWT. Jadi Allah SWT nak sebut kepada kita lepas daripada cerita Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dua orang raja yang bersyukur pada Allah SWT, sebagai kesempurnaan cerita ni, Allah Ta'ala sebut pula kepada kita cerita pokok sabak ni. Pokok sabak, yang mana sabak ni terletak di sebelah Yaman. Yang mana mereka ni adalah golongan yang tidak bersyukur. Sebab itulah Allah SWT menyebut dalam ayat yang ke-13 tu, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Yang ni dalam keadaan mereka diberikan nikmat, diberikan kemewahan, tak ramai rupa-rupanya yang bersyukur kepada Allah SWT. Jadi Allah SWT cerita pada kita hal keadaan orang yang tidak bersyukur ni. Bila tidak bersyukur, Allah SWT tarik nikmat daripada mereka. Mana nikmat yang mereka kecapi itu tidak lama Allah SWT tukar daripada nikmat kepada azab. Seperti mana Allah Ta'ala kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah.
nikmat-nikmat aku untuk kamu, sekiranya kamu kufur, azab aku ni amat menyakitkan. Inna azabi lasyadid, azab aku ni amat berat. Jadi Allah Taala kata laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya terdapat petunjuk yang besar, tanda yang besar tentang kaum Sabak ni pada tempat tinggal kediaman mereka. Mana ada tanda ayatun azimah, tanda yang besar, pelajaran yang besar. Lagu mana? Jannatani an yamini wa shimal. Ada dua kebun dari sebelah tepi, dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Maknanya negeri mereka ni adalah negeri yang makmur, kaya, dengan macam-macam nikmat. Sebelah kanan, sebelah kiri ada. Biasanya sebelah kanan, sebelah kiri ni maksud dia duk alih ni alih kanan, duk alih tu pula alih kiri. Maknanya pak tapai lah. Pak tapai. Maknanya orang ni dia dapat alih kiri, alih kanan, tu alih kiri, alih kanan. Jadi ada belakang nikmat, mencakupi. Jadi ada dua kebun di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Jadi kebun kurniaan Allah SWT itu, maka Allah SWT arahkan supaya mereka tu kulu min rizki rabbikum washkurulah, hendaklah kamu makan daripada rezeki Tuhan kamu dan bersyukurlah. Maknanya rezeki hak ni kamu kena makan. Bapa Allah Taala kata kena makan ni. Itu manusia ni bila dia syirik, maka dia akan peruntukkan sebahagian daripada rezeki kurniaan mereka ni untuk berhala mereka. Itu memang tak boleh lari dah. Sebab itulah arahan daripada Allah Taala kamu kena makan. Sebab apa? Arahan ni makan ni tak nanti Tuhan suruh kita makan. Tapi manusia ni kadang-kadang dia salah dari segi cara bersyukur ni. Dia akan peruntukkan sebahagian daripada rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni untuk berhala. Ni tak boleh, ni tak boleh. Tak boleh kosek. Kena bagi kau orang ni, orang tu, orang ni tak boleh makan, orang tu boleh makan. Usul dalam masalah ni Allah Ta'ala cerita pada kita dalam surah Al-An'am. Jadi mereka tak makan semua. Kerana apa? Kerana mereka peruntukkan untuk orang-orang tertentu ataupun untuk berhala mereka. Macam orang dululah, bila dia nak tolak siar bulan Safar tu, dia akan sembelih kubah. Kubah apa? Kubah bala. Kubah bala ni jari ada. Kubah ni hitam belaka, ataupun kelabu. Jari-jari tu ada kubah bala warna merah. Jadi mereka sembelih ni separuh mereka makan, separuh lagi mereka hanyutkan dalam laut. Sebab apa? Sebab nak jaga hatu, supaya hatu ni tak kacau mereka. Jadi Allah Ta'ala arahkan kepada mereka supaya makan rezeki ni. Maknanya kamu tidak boleh memperuntukkan untuk berhala-berhala, untuk orang tertentu. Washkurulah, rezeki yang Tuhan kamu berikan kepada kamu ni hendaklah kamu bersyukur kepadanya. Supaya apa? Supaya bertambah nikmat. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Satu buah negeri yang penuh dengan kebaikan, kenikmatan, dan Tuhan yang Maha Pengampun. Maknanya kamu telah dikurniakan oleh Allah SWT dengan rezeki yang melimpah ruah ni. Maka kamu sepatutnya bersyukur. Bila kamu bersyukur, Allah SWT akan jadikan negeri kamu ni negeri yang makmur, kaya. Dan kamu hendaklah sentiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maknanya tinggalkan syirik, tinggalkan kufur, dan kembali beribadat pada Allah SWT. Jadi arahan supaya bersyukur pada Allah Ta'ala, beribadat hanya pada Allah Ta'ala, dan sentiasa beristighfar ni, ini memang ada. Ada, maknanya bila umat tu dalam keadaan mereka istighfar kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan berikan kepada mereka tu nikmat yang makmur,
nikmat yang berpanjangan. Asalkan mereka ni yakin bahawa mereka ni ada Tuhan yang pengampun, lalu mereka beristighfar. Jadi sebut Tuhan yang pengampun ni maknanya kamu hendaklah sentiasa bertaubat, beristighfar dan bertaubat kembali pada Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya nikmat tu berterusan. Samalah Nabi Nuh alaihi salam, dia kata kepada umat dia, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh berkata, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, pasti dia akan hantarkan kepada kamu hujan yang lebat, hujan yang bercurah-curah. Dan dia akan berikan kepada kamu tambahan wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dia akan tambahkan kepada kamu harta benda. Maknanya binatang-binatang kamu ni bertambah. Bukan setakat binatang kamu, anak-anak kamu pun bertambah juga. Dan dia akan dan dia akan jadikan untuk kamu ni kebun-kebun. Maknanya bukan kata sepohon ruah, tapi kebun-kebun, mana melimpah ruah bila mana berbuah tu. Begitu juga pesanan Nabi Hud AS, ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis qala ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa 'alaikum midrara. Begitu juga perintah Allah Ta'ala supaya Nabi Hud beritahu pada umat dia beristighfar dan bertaubat. Allah Ta'ala akan hantarkan hujan, hujan yang akan menumbuhkan tanaman-tanaman. Tetapi mereka ni setelah diberi peringatan supaya bersyukur dan beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT, tetapi mereka ni fa'aradu, lalu mereka berpaling. Mereka tidak mahu bersyukur, tidak mahu bertaubat, tetapi mereka kekal dengan kufur dan syirik. Maka Allah SWT, oleh kerana mereka ni sombong, tidak mahu bersyukur, maka Allah Ta'ala hantarkan kepada mereka farsalna alaihim sailal arim. Kami hantarkan kepada mereka banjir arim. Banjir arim ni, asal mana arim ni, batu-batu yang keras. Jadi untuk kaum sahabat ni macam mana Allah SWT memberikan kemakmuran untuk mereka? Kemakmuran untuk mereka ni Allah SWT bagi melalui asbab juga, iaitu mereka mendapat ilham untuk mereka sekap, hujan. Maknanya mereka boleh sipai air. Hujan yang lebat turun pada satu masa tu, mereka boleh sipai. Maknanya mereka dapat buat empangan. Zaman dulu ni, di satu tempat di Sabak tu nama Ma'rib. Jadi mereka ni, oleh kerana ada dua bukit besar, mereka tahan bukit tadi, mereka buat empangan. Supaya kita pergau ke mana-mana dah. Kita sekap, letak batu-batu, susun batu-batu untuk menyekat air, supaya air itu dapat disipai. Cuma orang kita ni dia buat tenaga tenaga elektrik, hidroelektrik kau gapo. Dia dapat dengan aliran air itu dia dapat menghasilkan tenaga elektrik. Kalau zaman dulu ni hujan yang lebat tu dia sipai supaya musim kemarau tanaman tadi dapat disirami dengan air tadi. Supaya kita lah, dulu ada menteri dia kata kita sipai air hujan, supaya musim kemarau ni kita dapat guna. Tapi tak ada buat projek tu. Kenggo banyak. Jadi Allah Ta'ala beri ilham kepada mereka buat empangan ni. Macam mana? Teknologi empangan ni dia ada pada binatang. Kalau kita tengok dalam National Geographic ke apa ke, berat tu. Berat.
Begal ni dia sekat air. Dia sekat air tu supaya, tak tahulah sebab apa dia sekat air tu, tapi di hulu sungai tu, di kawasan sungai tu dia letak batu, kayu ke apa semua, dia sekat. Jadi mungkin dia ni dapat ilham untuk buat empangan ni, sipai air ni, mereka buat letak batu-batu. Mereka susun batu-batu di antara dua bukit tu, mereka susun batu. Jadi bila hujan mari, jadi tersipailah air tu. Tidak kata air tu turun ke laut. Daripada hulu tu turun ke hilir, tak. Jadi air tu tersekat. Bila musim hujan air tersekat, bila musim kemarau dia boleh guna sikit-sikit air untuk pertanian mereka. Jadi dengan sebab itulah mereka dapat bercucuk tanam dengan sempurna. Mana tidak gantung sepenuhnya air pada musim hujan saja untuk menanam. Mereka dapat menanam juga walaupun pada musim kemarau. Tak bimbang. Jadi mereka ni sombong takabur, tidak mahu bersyukur kepada Allah SWT. Maka Allah Ta'ala hantarkan kepada mereka itu banjir, arib. Banjir dalam bentuk batu-batu ni. Maknanya pecah. Empangan mereka ni pecah. Batu-batu yang digunakan untuk menyekat air itu dia pecah, turun kepada perkampungan mereka ada di bawah. Lalu musnah habis tanaman-tanaman mereka. Jadi Allah SWT hantar ke hujan tadi, Allah Ta'ala hantar ke banjir arim tadi, banjir batu-batu, wa badalnahum bi jannatayhim. Ayat ni rekahlah. Allah Ta'ala tukarkan dua kebun mereka tadi dengan kebun yang lain. Maknanya akibat daripada mereka tidak bersyukur, rosak habis tanaman mereka. Kemudian mereka cuba nak bina semula, nak bangun semula, nak buat semula kebun-kebun mereka ni, tetapi ia tumbuh tu adalah lain. Mana tidak seperti mana hak dulu ketika mereka masih lagi mendapat rezeki yang makmur tu. Jadi Allah SWT kata wa badalnahum bi jannatayhim, dan kami gantikan kedua-dua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pokok-pokok yang berbuah pahit. Patu jaga pula buah. Mana tak lebat mana. Dia adalah sikit pohon bidara. Bolehlah. Wah dara. Wah dara pak kita tak ada rega. Wah dara ni orang cari nak mati ya. Pokok dara. Wah mandi mayat. Jadi sebelum pada ni dengan anggur dengan macam-macam jenis buah lah. Buah-buah yang mahal, buah anggur, buah delima, yang mereka tanam tu, bila dimusnahkan oleh banjir ni, maka tidak ada lagi yang tumbuh, melainkan beberapa pokok yang pahit. Pokok aslin ataupun pokok yang buah dia jaga-jaga, dan sedikit daripada pokok aslin ni dikata sejenis pokok cemara. Cemara. Lagu mana pokok cemara? Kau cemar. Cemara. Lepas tu adalah pokok sidir, pokok bidara. Pokok bidara ni dia terhak dari segi faedah, tapi boleh lah. Kalau tak ada buah tambah boleh sirah, buah dara. Tak, kita lama mana kena tipu. Ingat kau buah tambah rupanya pokok buah bidara. Jadi Allah Ta'ala tukarkan kebun mereka sebelum pada ni kebun yang subur, tiba-tiba bertukar menjadi kebun yang tidak lagi mendatangkan faedah yang besar kepada mereka. Dzalika jazainahum bima kafaru, demikianlah kami balas mereka dengan sebab mereka kufur. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, mereka terus menerus dalam keadaan syirik, maka kami balaskan mereka dengan sebab kufur.
wa hal nujazi illal kafur. Dan tidaklah kami menjatuhkan azab yakni yang sedemikian berat tu melainkan kepada orang-orang yang sangat kufur. Mana kufur mereka ni kufur yang terlanjur. Sebab Allah Ta'ala kata di sini kafur. Kafur ni mana sirah mubalaghah. Kalau kata kafir, mana kafir biasa. Kafur ni dia kufur engkau lagi menentang. Dia taksub dengan kufur dia. Kemudian akibat daripada mereka akibat daripada mereka ni kufur ni, maka terpaksalah mereka hidup dalam keadaan berpecah belah. Maknanya lepas daripada tanaman mereka tak subur ni lalu mereka pun pergilah, terpaksalah mereka cari makan di tempat-tempat yang lain. Tetapi sebelum daripada tu sebelum daripada tu mereka telah dikurniai siru fiha layali wa ayyam. Kami jadikan di antara mereka dan di antara banda-banda yang kami berkati itu ada banda-banda yang nyata, banda-banda yang banda-banda yang nyata, banda-banda yang dapat dilihat, banda-banda yang bersambung-sambung. Maknanya antara nikmat yang Allah SWT berikan kepada mereka, kalau hak dalam ni mereka ada dua kebun tadi, ada dua kebun, sebelah kiri sebelah kanan. Mana kemakmuran mereka tu dari segi dalam map. Jadi hasil tanaman yang mereka ada ni nak buat apa? Dia tak makan kembung gitu, dia akan ekspor. Dia akan nego. Jadi Allah SWT nak cerita dalam ayat 18 ni, hasil tanaman yang mereka kutip tu mereka akan hantar dalam perdagangan mereka. Daripada Yaman ni mereka akan pergi berdagang ke Syam. Mereka akan pergi berdagang ke Syam. Antara Syam dengan Yaman dengan Syam ni jauh, banyak bandar-bandar. Jadi Allah Ta'ala jadikan di antara kampung mereka dan tempat mereka pergi berdagang seperti Syam ke Mekah ke, ada bandar-bandar lain tengah-tengah tu. Ada tempat, kita kata tempat transit, tempat persinggahan, R&R contoh. Maknanya mereka ni oleh kerana jarak antara Yaman dengan Syam tu jauh, maka Allah Ta'ala jadikan di tengah-tengah tu ada kampung-kampung yang mana mereka boleh singgah. Mana kalau kata mereka jalan keluar daripada Yaman pada waktu pagi, mereka boleh berhenti di hujung petang tu di sebuah kampung dan mereka boleh tidur situ. Esok tu boleh bangun sambung pula perjalanan mereka. Begitulah. Kalau mereka tolak pada waktu malam, mereka sampai situ pada waktu pagi, mereka boleh berehat. Malam kala tu boleh berangkat pula pergi dan pula sampai satu perkampungan pula. Maknanya mereka dapat berehat di setiap kampung-kampung yang ada ni, yang dipanggil Quran Zahirah. Maknanya kampung yang nyata, maknanya di situ cukup segala keperluan, kelengkapan untuk mereka. Macam kita kata orang dululah, daripada Kota Baru ni nak pergi ke mana? Nak pergi ke Singapura. Jadi ada tu tempat boleh berhenti situ, berhenti sini sudah molek. Tidak kata nak boleh kau nyapa tu 3 hari tu tak jumpa kampung lagi. Tak. Mereka boleh jumpa kampung. Jalan pada waktu pagi, petang kara jumpa satu kampung, berehat situ, makan-makan, esok boleh gerak pula. Jadi bila begitu tak perlulah mereka bawa bekalan makanan yang banyak. Kenapa? Di tempat persinggahan itu mereka boleh beli apa-apa yang mereka perlu. Sebab kita jalan jauh ni tak perlu taki minyak besar. Dah dulu payah. Antara Kuala Kerang dengan Gua Musa tu nak berhenti mana payah. Lah ni ada banyak tempat dia boleh tahan nak berhenti. Jadi ada tempat persinggahan. Jadi mudah.
Untuk mereka berhenti. Wa qaddarna fi as-sayr, dan kami tetapkan untuk mereka tu perjalanan. Maknanya mereka boleh berhenti berehat, seperti kita sebut tadilah, mereka boleh berhenti berehat. Kalau jalan pada waktu pagi, petang boleh tidur situ, pagi esok boleh bergerak pula. Jadi mudah. Bawa sedang molek maghrib, mereka tiba di tempat rehat. Tidak kata ngayak malam tu kegelapan, tidak. Mereka boleh berehat. Mudah perjalanan mereka itu. Allah Ta'ala kata siru fiha layali wa ayyaman aminin. Berjalanlah pada kota-kota yang nyata tadi, siang dan malam dalam keadaan aman. Mana tidak perlu bimbang kepada penyamu-penyamu tengah jalan. Sebab kalau tempat tu jarak jauh sangat antara bandar dengan bandar, dah bahaya. Bila jalan sikit ada kampung, ada bandar, jalan sikit ada bandar, jadi aman. Jadi Allah Ta'ala berikan kepada mereka tu kemakmuran sehingga mereka dapat berdagang. Jadi mudahlah. Orang yang modal besar pun dia boleh nego, pergi situ, bawa. Ada orang boleh pergi sekat Mekah. Orang kaya lagi dia boleh bawa sampai ke Syam. Orang kurang sikit dia boleh pergi setakat Tihamah. Mana tempat-tempat berhenti tu boleh. Mudah nak nego. Orang modal besar ke modal kecil ke, dia boleh ekspor hantar barang mereka mengikut kemampuan yang mereka ada. Jadi di situ boleh nego belaka. Tetapi mereka tidak bersyukur ni. Allah Ta'ala cerita, faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum. Tiba-tiba mereka ni berkata dengan berdoa, mana dalam hati mereka ni mereka kata, ya Allah, jauhkanlah, kalau boleh Tuhan jadikan tempat jarak musafir kita ni biar jauh. Maknanya kalau boleh tak ada. Jadi kalau orang-orang pedagang-pedagang yang modal, mereka nak jatuhkan pula, menandakan mereka ni tidak bersyukur. Kami ni jarak musafir yang jauh, supaya orang kaya seperti kita ni saja dapat nego. Orang miskin tu belakang bawa. Dia tak sel ni, hak jenis nego tepi-tepi jalan, buka bonet kereta ni tak sel, pasal kapal tak sel. Dia nak nego syarikat besar lah buka. Soalan gitu. Hak modal besar aja boleh nego. Mereka nak monopoli 4 hari 3 malam, gapo boleh buat atas untuk mereka. Jadi tak bimbang. Sebab mereka ada keperluan yang cukup. Jadi bila gini, ja'alnahum ahadith, lalu kami jadikan mereka ni bahan cerita sahaja. Maknanya kami musnahkan mereka sehingga berita tentang mereka ni dalam bentuk pengajaran. Seperti sabak yang telah dibinasakan, orang akan kecek gitu. Maknanya mereka ni hanya jadi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya dalam perkara-perkara demikian benar-benar menjadi tanda-tanda, yakni kekuasaan Allah Ta'ala bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Maknanya cara orang sabar pada ketika mereka sorang nego. Sedangkan siapa-siapa boleh nego mengikut modal masing-masing, mengikut rezeki masing-masing. Jadi tak perlu bimbang. Kerana apa? Kerana rezeki daripada Allah Ta'ala. Jadi dia tak sen ni, dia panggil gapo ni, pasaran bebas ke gapo. Tak ingat ada istilah ekonomi ni. Pemikir lagu ni ada dah pada orang sabar ni, barulah ekonomi orang pengusaha tu dia jadi stabil molek. Kalau tidak tak, barang semua mahal berlaku. Dia tinggi dan macam-macam benda boleh berlaku lah. Kemudian Allah SWT menyebut pada kita, balik kepada cerita punca manusia ni tidak bersyukur dan tidak bersabar.